Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua panel. Saya Ahmad Nabil bin Muhammad, mewakili ahli kumpulan saya, akan membentangkan hasil kajian kami. Kajian konseptual kami bertajuk peranan teknologi dalam isu dan cabaran pendidikan TVET di Malaysia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang. So saya akan mewakili mereka lah untuk membentangkan hasil kajian kami. Sebelum kita pergi lebih jauh, berikut adalah keratan akhbar yang dilaporkan oleh media tempatan berkenaan dengan graduan TVET dan teknologi. Pada April 2021, turut dilaporkan media tempatan berkenaan pandemik 19 telah merubah cara pengajaran dan pembelajaran pelajar TVET. Turutlah kita boleh lihat pada Oktober 2018, November 2020 pun melaporkan bahawa ada isu-isu graduan TVET yang dilaporkan. Umum mengetahui JPPKK, Jabatan Pendidikan Politeknik College Community, merupakan jabatan utama dalam pendidikan TVET di Malaysia. Matlamat utama JPPKK adalah untuk melahirkan graduan TVET yang holistik dan kompeten serta berkemampuan menyumbang kepada pembangunan negara. JPPKK juga bermatlamat untuk menghasilkan graduan TVET yang diyakini dan menjadi rebutan majikan untuk menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Di samping itu, JPPKK juga bermatlamat untuk mengukuhkan kerelevanan dan keresponsifan program pengajian di institusi untuk memenuhi keperluan industri. Yang terakhir, JPPKK bermatlamat untuk melahirkan warga sejagat ke arah keharmonian serta kemakmuran global. Di samping dengan matlamat ataupun peranan JPPKK, kita juga sering digambar-gemburkan dengan revolusi industri 4.0 sepanjang tahun. Sepanjang masa kita sering melihat laporan di akhbar tempatan mengenai IR 4.0. Oleh itu, ketika pandemik COVID-19, peranan teknologi sangat diperlukan dalam mengarus perdanakan TVET, selari dengan status Malaysia sebagai peneraju pengadaptasi revolusi industri IR 4.0 dalam kalangan perniagaan di ASEAN yang telah dilaporkan oleh akhbar tempatan. Seterusnya, kita akan membincangkan peranan teknologi dalam isu dan cabaran pendidikan TVET di Malaysia. Terdapat 4 isu dan cabaran utama yang dibincangkan di dalam konseptual paper kami. Pertama, akses dan penyampaian TVET berkualiti. Yang kedua, kompetensi pensyarah politeknik di Malaysia. Yang ketiga adalah kualiti pelajar ataupun graduat TVET. Yang keempat adalah peredaran teknologi dalam penjenamaan semula TVET. Isu dan cabaran ini telah dilihat dalam banyak kajian lepas yang dibuat oleh penyelidik lain. Oleh itu, kita dah lihat banyak penyelidik lain membuat kajian. Kita mengambil 4 isu utama yang sering dilaporkan ataupun sering berada dalam kajian-kajian lepas oleh penyelidik lain. Oleh itu, mari kita bincangkan isu yang pertama, iaitu akses dan penyampaian TVET berkualiti. Kita mengetahui terdapat 36 buah politeknik di Malaysia dan 100 buah kolej komuniti di Malaysia. Kesemuanya berperanan dalam menjayakan matlamat yang didukung oleh JPPKK. Namun, terdapat isu yang dihadapi oleh pelajar-pelajar lulusan TVET di Malaysia di mana mereka menghadapi kesukaran untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Seperti contoh, apabila mereka melanjutkan pelajaran lebih tinggi, contohnya mereka adalah lulusan diploma daripada politeknik dan ingin menyambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda di peringkat yang lebih tinggi ataupun di universiti awam, mereka berkemungkinan ataupun menghadapi kesukaran untuk mendapatkan pengecualian jam kredit di mana mungkin terdapat beberapa aspek yang dinilai oleh universiti awam yang mengakibatkan mereka tidak mendapat pengecualian jam kredit. Oleh itu, ini akan mengakibatkan pelajar harus mengambil semula subjek ataupun mata pelajaran yang telah diambil semasa di TVET dan mereka harus mengulangi semula di universiti awam. Ini akan mengakibatkan mereka menghadapi jumlah masa pembelajaran yang lebih panjang daripada yang sepatutnya. Seterusnya, saya akan membincangkan isu dan cabaran yang kedua, iaitu kompetensi pensyarah politeknik di Malaysia. Banyak kajian-kajian lepas yang dilakukan oleh penyelidik, seperti contoh penyelidikan oleh Toib and his colleague 2021 dan juga Muhammad Yassin 2017 melaporkan bahawa program kolaborasi antara politeknik dan industri dijangka dapat meningkatkan kompetensi pensyarah dalam bidang teknologi terkini supaya dapat memenuhi keperluan industri. Oleh itu, apabila terdapatnya kolaborasi di antara pensyarah politeknik dan juga industri, pensyarah secara tidak langsung dapat mengetahui ataupun dapat melihat sendiri teknologi apa yang digunakan oleh industri sekarang ni. Kemudian, banyak kajian lepas dilakukan untuk mengkaji tahap pengetahuan dan kemahiran pensyarah dalam aspek kecekapan pengendalian peralatan teknologi. Namun, hasil kajian yang dilakukan oleh Abdul 2020, Ismail Yatim 2019, Muhammad Yassin 2017 dan Mariani
2014 melaporkan bahawa tahap kemahiran pensyarah mengenai teknologi masih berada pada tahap yang sederhana. Oleh itu, mungkin kita boleh lihat hasil-hasil kajian ini di mana yang boleh kita tambah baik untuk pensyarah-pensyarah politeknik di Malaysia. Isu dan cabaran yang ketiga adalah kualiti pelajar graduat TVET. Okey, dua aspek utama yang dibincangkan adalah pengetahuan berasaskan kemahiran dan juga kemahiran insaniah pelajar. Okey, dalam aspek pengetahuan berasaskan kemahiran ni, mesin-mesin yang digunakan industri berasal daripada negara lain yang memerlukan kemahiran dalam mengendalikannya. Seperti contoh, mesin-mesin itu berkemungkinan berasal daripada Jepun ataupun negara-negara pengeluar yang lain. Oleh itu, pelajar-pelajar kita haruslah mahir dalam mengendalikannya untuk membolehkan ataupun untuk membuka mata pihak industri mengambil mereka sebagai pekerja. Kemudian, dalam aspek kemahiran insaniah pelajar, industri tidak hanya menemukan kepada kepakaran atau kemahiran ataupun keputusan-keputusan pelajar. Aspek insaniah juga diberi perhatian. Seperti contoh, soft skill, kemahiran bercakap ataupun mengendalikan software-software seperti Microsoft Word yang basicnya ataupun Microsoft Excel. Dan kemudian industri juga menitik beratkan aspek disiplin diri. Oleh itu, pelajar-pelajar kita ni bukan hanya perlu menunjukkan yang mereka mahir menggunakan mesin-mesin, tetapi mereka juga harus bijak membawa diri, harus bijak membawa imej pelajar TVET yang berdisiplin supaya dapat menempatkan diri dalam industri sebagai pekerja. Isu dan cabaran yang terakhir adalah peredaran teknologi dalam penjenamaan semula TVET. Terdapat 4 aspek yang kita bincangkan. Okey, yang pertama adalah aktiviti promosi dan hibahan maklumat yang jelas tentang hala tuju pelajar lepasan TVET perlu disebar luas. Kita nak meyakinkan ibu bapa, kita nak meyakinkan pelajar-pelajar ni untuk melanjutkan pelajaran TVET. Oleh itu, kita kena bagi tahu mereka hala tuju mereka selepas mendapat kelulusan di TVET. Seperti contoh, apabila mereka mendapat diploma daripada politeknik. Seperti contoh, apabila mereka mendapat sijil daripada kolej komuniti. Kemana mereka boleh pergi selepas itu? Kemana mereka boleh melanjutkan pelajaran selepas itu? Oleh itu, apabila perkara ini dilakukan, ibu bapa, pelajar akan lebih yakin untuk melanjutkan pelajaran di TVET. Okay? Yang keduanya adalah pengiktirafan teknologis dalam meningkatkan kualiti tenaga pengajar. Apabila pensyarah ni ada sijil ataupun ada pengiktirafan seperti teknologis, ini pastinya membantu untuk meningkatkan kualiti tenaga pengajar, meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan kepada pelajar-pelajar TVET. Okay? Dan yang ketiga adalah penyemakan silibus atau kurikulum agar selari dengan keperluan industri. Umum kita semua tahu, teknologi ini bergerak dengan sangat-sangat pantas. Tak dinafikan, dalam 5 tahun, pelbagai mesin yang dihasilkan, pelbagai teknologi baru yang dihasilkan. Oleh itu, TVET sendiri haruslah peka, haruslah cakna dengan perubahan ini, selari dengan penyemakan silibus supaya apa yang kita ajar di TVET adalah memenuhi keperluan industri. Ini bagi melahirkan pelajar-pelajar TVET yang mampu berdaya saing dan mendapatkan tempat di industri. Okay? Yang keempat adalah program usaha sama sektor swasta dan kerajaan dalam melibatkan pelajar dalam dunia pekerjaan yang sebenar. Perkara ini akan memberi pendedahan awal kepada pelajar-pelajar TVET. Apa tu sebenarnya dunia pekerjaan? Okey, apabila mereka dah tahu apa yang diperlukan dalam dunia pekerjaan sebenar, mereka dapat melihat gambaran sebenar, gambaran awal tentang dunia pekerjaan. Ini akan membuatkan mereka mempunyai rasa ataupun tanggungjawab untuk menyiapkan diri agar lebih mampu memenuhi keperluan industri. Mereka akan lebih cakna, mereka akan lebih berusaha untuk pastikan diri mereka mendapat tempat di industri. Okey? Tamatlah sudah isu yang keempat. Dengan berakhirnya isu dan cabaran yang keempat tu, tamatlah sudah pembentangan saya. Oleh itu, saya tunjukkan, saya lampirkan senarai rujukan-rujukan yang kami gunakan untuk menghasilkan kertas kajian kami. Kebanyakan kertas kajian ataupun rujukan yang kami gunakan adalah yang terkini. Okey. Alright. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua panel kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan saya. Saya minta maaf jika ada terkurang ataupun apa-apa kekurangan daripada pihak saya. Okey. Sebelum saya mengakhiri pembentangan saya membuka sebarang soalan kepada ahli panel untuk diajukan kepada saya ataupun ahli kumpulan saya. Oleh itu, saya ucapkan terima kasih semua. Okey. Jika ada apa-apa sebarang soalan, boleh ajukan kepada kami. Assalamualaikum. Terima kasih.